Yang baru masuk tu boleh terus mendengar lah Okey. Jadi kita sebenarnya dah di akhir bab ni hampir kepada penghujung bab 9 Okey, jadi pada skrin kamu tu kamu boleh lihat kat sini. Okey, ni antara langkah-langkah lah langkah-langkah untuk kita dapatkan satu persamaan garis lurus ni sebelum pergi pada topik baru, cikgu nak terangkan sikit lah. Okey. So ni dia ada 5 step kat sini, tapi cikgu ajar sebelum ni 3 step kan. Okey, yang pertama kita tentukan kecerunan dia, nilai M dia. Okey, nilai M ni mesti kita kena dapatkan dulu. Nilai M ni. Okey. Kemudian kita kena tentukan koordinat untuk titik lah. Maksudnya macam contoh sebelum ini, diberi pada kamu ada satu persamaan dan juga satu titik. Dan ada satu lagi persamaan yang kamu kena cari. Kedua-dua garis lurus adalah selari, contohnya lah kan. So diberi pada kamu persamaan, satu persamaan saja. Satu persamaan lagi kena cari, kena bina sendiri. Tapi dia bagi maklumat lah, dia bagi satu persamaan dan dia juga bagi satu titik. Titik tu ada nilai X dan Y lah. Kemudian langkah seterusnya kita gantikan saja nilai M, X dan Y ni dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C lah untuk kita dapatkan nilai C. Cikgu harap semua masih ingat lah ni dia, tentukan pintasan Y iaitu C tu. Nilai C tu yang kita nak cari sebenarnya. Bila kita gantikan nilai M, X dan Y lah. Ni refresh balik. Okay. Kemudian kita akan gantikan nilai M dan nilai C. Ingat step yang terakhir tu yang cikgu ajar sebelum ni. Kita akan gantikan nilai M dan juga nilai C sahaja untuk kita dapatkan satu persamaan yang baru. Okey. Cuma di bawah ni kan ada satu contoh lagi soalan. Okey. Ini soalan ni dia berbeza sedikit dengan contoh yang cikgu ajar sebelum ini. Okey, di mana pada soalan ini dia tidak bagi apa-apa pun clue. Dia hanya bagi kamu dua titik. Okey. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A, -3, -4 dan titik B, 26. Dia andaiannya macam ni kalau kita lukis gambar aja. Okey. Contoh Okey, ni titik B. Contohlah 2, 6. Okey, ni B. Ini titik A. -3, -4. Okey, daripada dua titik ini, kamu kena tentukan persamaan garis lurusnya. Okey, bagaimana? Nampak Walaupun dia tak sama macam contoh yang cikgu ajar sebelum ini, hari Isnin baru ni. Okey, tetapi ada satu lagi rumus yang kamu boleh gunakan untuk kita dapatkan nilai apa ni? Yang pertama, kita nak dapatkan nilai M Okey, saya rasa kamu dah belajar ni tingkatan 2 kalau tak silap. Kita nak dapatkan kecerunan. Satu lagi rumus, M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 Okey, di mana A dengan B ni kita akan labelkan lah. Contoh kat sini kita letak A ni sebagai contohlah ni X1, ini Y1. B ini X2, Y2 jadi kita akan gantikan ke semua nilai ni X1, Y1, X2, Y2 dalam rumus ini untuk kita dapatkan nilai M. So kita gantikan saja. Kamu akan dapat Y2 adalah 6. 6 tolak kan. Y1 dia -4. Buat kurungan -4. Okey. Kemudian bahagi dengan X2. Mana X2? X2 nilainya 2. Okey, 2 tolak. Okey, X1 -3. Gantikan saja. Okey, cikgu harap masalah nak menggantikan ni dah tak ada masalah lagi sekali dengan tanda lah. Kena masukkan. So 6 tolak -4. So tolak dapat positif. So 6 tambah 4 dapat 10 Okey. 2 tolak -3. So tolak jumpa negatif. So dia akan jadi positif. Jadi 2 tambah 3. 2 tambah 3 dapat 5. So 10 bagi 5 dapat 2. Ni saya percaya kamu dah belajar sebelum ini ni untuk refresh balik. Tingkatan 2
Cikgu rasa kamu dah belajar ni. Okey. Bila kita dah dapatkan nilai M, kita nak dapatkan, kita nak tentukan pula koordinat titik untuk kita gantikan nilai M, X dan Y ini dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita nak gantikan, kamu boleh pilih mana-mana titik yang kamu nak. Kalau contoh cikgu nak titik B lah. Okey. Ni langkah yang pertama, ni langkah yang kedua. So, cikgu nak ambil titik B. Titik B kamu 26. So, ini X, ini Y. Dan nilai M dia sama dengan 2. So, kita nak gantikan nilai X ni, nilai Y ini, nilai M ini dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey. Kita nak gantikan dalam ni. So, gantikan semua nilai tu. So, kamu akan dapat, So, bila kita gantikan, Y dia adalah 6. Sama dengan M dia adalah 2. X dia adalah 2. Tambah C. Okey, sama dengan 6. Sini kiri masih lagi 6. So, 2 darab 2 kita dapat 4 tambah C. Jadi, C kamu berapa nilainya? Di akhirnya kamu akan dapat, okey, ni 6 tolak 4 sama dengan C. Cikgu pindahkan 4 ni pergi sebelah kiri. So, kamu dapat 2 lah nilai C. So, C kamu nilainya adalah 2. Kemudian, langkah yang ketiga, gantikanlah. So, ganti M. Nilai M kamu 2 dan C kamu sama dengan 2 dalam Y sama dengan MX tambah C. Dia step sama je macam yang kamu belajar sebelum ini, yang 2 garis lurus yang selari tu yang kamu kena cari persamaan satu lagi garis lurus tu. So, gantikan nilai M dia. So, Y sama dengan M dia 2, X dia X lah, tambah C dia sama dengan 2. Inilah persamaan dia. Okey. Step dia sama je macam yang kamu belajar semasa hari Isnin, yang kita ada 2 garis lurus yang selari tu. Satu garis lurus diberi persamaan, satu lagi tak diberi. Kamu yang kena tentukan sendiri. Okey. Sama saja. Dia ada 3 step lah. Step yang sama. So, kamu akan dapat jawapan akhirnya Y sama dengan 2X tambah 2. Okey. 2X tambah 2. Okey. Ada soalan tak? Tak ada Okey, kalau tak ada, cikgu nak pergi topik baru Satu topik baru. Hari ini kita nak lihat standard pembelajaran 9.1.6, menentukan titik persilangan bagi 2 garis lurus. Okey. Nak menentukan titik persilangan bagi 2 garis lurus. Kita nak tentukan kalau ada 2 garis lurus, ni kan. Ni garis lurus yang pertama. Okey. Satu lagi. Ini garis lurus yang kedua. Kita nak dapatkan titik dia yang mana? Titik persilangan dia. Okey, yang mana titik persilangannya? Ini dia. Ini titik persilangan yang kita nak dapatkan nilainya. Okey, ada beberapa cara sebenarnya. Ada 3. Satu, kaedah graf. Hari ini kita nak fokus pada kaedah graf dahulu. Kemudian kita ada kaedah yang kedua, kaedah penghapusan, dan ketiga, kaedah penggantian. Ini kita nak fokus pada kaedah menggunakan graf. Okey. Jadi kamu sepatutnya kena ada kertas graf lah okey. So, langkah dia kat bawah ni. Okey, ni TP4 TP4 ni tinggilah. Okey, kemahiran kamu dalam melukis graf, paksi Y, paksi X kena ingatlah. Okey, sebelum tu kat sini ada langkah dia. Okey, dapatkan 2 titik yang terletak pada setiap garis terlebih dahulu. Nanti cikgu akan terangkanlah. Okey. Dia akan bagi pada kamu 2 persamaan. Masing-masing pada persamaan itu kamu kena gantikan nilai. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, kemudian dengan menggunakan skala yang sesuai, bina graf dan pelukkan titik-titik itu. Sambungkan 2 titik dengan satu garis lurus. Koordinat titik persilangan ialah 25. Ni contoh dia Okey. So, kamu boleh lihat kat sini, kita ada 2 Kita nak dengan menggunakan kaedah graf, cari titik persilangan antara garis-garis lurus berikut. Okey. Ini penting juga sebab antara ketiga-tiga kaedah, ini antara kaedah yang paling senang lah.
Okey, so kita ada persamaan yang pertama ni dia. X tambah 2Y sama dengan 8 Kemudian kita ada persamaan yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 12. So ada dua persamaan dekat sini. Okey, kemudian setiap persamaan ini, okey, contoh kat sini cikgu tulis X tambah 2Y sama dengan 8. Okey, kamu kena bina satu kotak. Okey, kamu kena bina satu kotak di mana dalamnya ada nilai X dan juga nilai Y. Okey, sekurang-kurangnya dua titik lah. Okey, sini X, ni cara tulis jadual ni X, ni Y. Okey, sekarang pada nilai X ini kamu kena masukkan dua nombor, okey, dua nombor dalam kotak di atas ini. Gantikan sebarang nombor, tak kisah. Okey, kalau ada soalan boleh respon kalau tak faham. Gantikan saja suatu nombor dalam jadual ini. Katakan yang pertama ni, untuk memudahkan kamu, cikgu syorkan kamu ambil nilainya bermula dengan kosong lah. Okey, kosong. Kita ikut contoh yang di atas ni, kosong. Kemudian dia ambil nilai yang kedua lah, 8. Okey, nilai Y, kamu tak boleh masukkan sebarangan nombor. Okey, nilai Y ini kamu tidak boleh masukkan sebarangan nombor. Nilai Y ini kamu boleh dapatkan nilai ini melalui pergantian di atas ini. Okey, contoh Okey, nilai X. Okey, tengok sini. Nilai X kamu kosong. Okey, bila nilai X kamu kosong, okey, so X sama dengan kosong. So, X sama dengan kosong, kamu akan gantikan dalam persamaan di atas ini. Okey, so X kat sini kosong tambah, okey, 2Y kan. 2Y sama dengan 8. So, tinggal 2Y sama dengan 8 lah. So, Y kamu adalah 8 bahagi 2 sama dengan 4. Sebab itu dia dapat nilai Y kamu kat sini 4. Bila kamu gantikan nilai X ini, kosong, dalam persamaan yang pertama ini, kamu akan dapat nilai Y-nya sama dengan 4. Okey, cikgu harap jelas nilai Y ni kamu kena gantikan nilai X ni. X kosong ini dalam rumus yang pertama. Bukan rumus yang kedua Rumus yang pertama. Okey, sekarang kita nak lihat kalau nilai X kamu ni, X, nilainya 8. So, kalau X sama dengan 8, so kita akan gantikanlah dalam persamaan ini. So, X kamu 8 tambah 2Y sama dengan 8. Okey, so 8 ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Okey, 2Y. Bila pindah jadi tolak So, sini 2Y. 8 tolak 8 dapat kosong lah. Kemudian kita tahulah kalau 2 pindah pergi bawah sini, dia akan jadi kosong bahagi 2. Okey, Y kamu akan dapat kosong. Sebab tu jawapan Y dia kat sini kosong. Okey, cikgu harap kamu jelas step dia ni. Kita gantikan nilai. Nilai X ni 8 dalam rumus ini. X tambah 2Y sama dengan 8. Okey, sebab tu kita dapat, okey, bila X kosong, nampak? Bila X kosong, Y dia 4. Ni dia. Y dia 4. Bila X 8, gantikan nilai X sama dengan 8, Y kamu akan dapat kosong. Sebab tu kat sini kosong. Sekarang kita pergi persamaan yang kedua. So, kita ada 3X tambah 2Y sama dengan 12. Okey, kita ada 3X tambah 2Y sama dengan 12. Okey, step yang sama, kamu kena buat satu jadual, satu kotak. Okey, di mana ada nilai X dan juga nilai Y Okey, jadi kat sini sama juga, sini X, sini Y. Okey, kita lihat pada contoh terlebih dahulu Okey, sekarang ni contoh dia kat sini, dia bagi nilai X dia kosong, X satu lagi 4. So, kita gantikan dalam kotak. So, kita akan gantikan X ni kosong, sini 4. Jadi, kita nak tahu nilai Y, kita kena gantikan nilai X
sama dengan 0 dalam persamaan ini. So, 3, 0. X dia 0 tambah 2Y sama dengan 12. So, 3 darab 0, 0. Tak payah tulis lah. Tambah 2Y. So, 2Y sama dengan 12. Maka Y kamu adalah sama dengan 12 bagi 2 kan. So, kamu akan dapat 6. So, Y kamu 6. Okay. Untuk yang pertama, bila X 0. Okay. Kalau X kamu 4, gantikan dalam persamaan ini. So, 3, X dia 4, tambah 2Y sama dengan 12. So, 3 darab 4 dapat 12, tambah 2Y sama dengan 12. Jadi, 12 ni saya akan pindah ke sebelah kanan lah. So, 12. Bila pindah, ni positif, pindah sebelah kanan, dia akan jadi tolak 12. So, 2Y sama dengan 12 tolak 12. Okay. Jadi 2Y sama dengan 12 tolak 12, 0. Okay. Kemudian 2 ni kita tak nak, so bagi dengan 2. Sini pun bagi dengan 2 lah. So boleh potong. Y sahaja yang tinggal. 0 bagi 2, 0. So kat sini 0 nilainya. Sama tak dengan jadual ni kita dapat 6, 0. So kamu boleh perhatikan sini, Y dia 6 bila X dia 0. Okay. Y dia 0 bila X dia 4. Samalah dengan contoh yang jalan kerja yang cikgu tunjukkan ini. Nampak? Ini kaedah dia untuk kita dapatkan nilai Y. Nilai X ni kamu boleh pilih sebarang nombor. Tapi janganlah ambil nombor yang besar. Ambillah 0, 1, 2, 3, 4. Janganlah ambil sampai 100. Nanti kalau nak lukis graf, payah. Okay? Sekarang kita nak lihat pada graf. Okay. Okay, nampak ni? Nampak Okay, ini graf yang pertama. Okay, yang kamu dapat tadi tu. Ini graf yang pertama untuk persamaan yang pertama. Okay. Okay, ini graf yang pertama. Ini graf yang kedua. Ni graf yang pertama ni. Yang kamu dapat. Okay. Tadi X dia 0. 4. Y dia 4. Yang tadi kamu dapat. X dia 8. Yang kamu gantikan tu. Y dia 0. Kemudian kamu kena lukis kat graf ni. Okay. Contoh cikgu tunjuk kat sini. Tadi kan. Kamu dapat. Sorry. Okay. Tadi kamu dapat. Sorry, cikgu tak ganti pun kat sini. Y dia 0 Okay, Y dia ni. Okay, Y dia 0 kan. So kat sini, okay, X dia 0. So dia akan jadi 0. Y dia 4. Satu lagi, X dia 8. Y dia 0. Ini dua titik ni, kamu kena tuliskan titik ini dalam graf yang di sini. Okay. Nampak ni? Kamu kena gantikan. Okay, contoh cikgu tunjuklah Okay. Alahai. Ni graf kamu. Okay. Ni graf kamu lah contoh. Tak cantik Ni Y. Ni X. Okay. 0. Sebelum tu, ni 0 Asalan dia 0. Kemudian. Okay. Kita kena lihat lah. Sebab nilai yang kita dapat tadi. 0, 4, 8, 0. So, X dia sampai 8 kalau boleh kamu buatlah. Macam yang kat atas ni dia buat 2, 4, 6, 8. So kat sini dia dapat titik dia tadi 8, 0. Okey, ni titik dia. Okey, yang pertama, ini titik yang kedua. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena sambungkan kedua-dua titik ini. Okey. Kamu kena sambungkan. So dia akan dapat ni dia. Ni dia. Ni satu garis lurus yang pertama. Okey.
untuk persamaan yang pertama. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, okey, untuk persamaan yang kedua, kamu dapat tadi nilainya adalah, okey, X dia kosong ni, X kosong, Y dia 6. Okey, X 4, Y dia kosong. Ni, kedua-dua titik ni, kamu kena terjemahkan, kamu kena lukiskan di dalam graf kamu. Okey, kamu boleh lihat kat sini ni. Nampak ni? Kan dua titik dia kosong, kosong, 6 kat sini titik kamu, dan satu lagi titik dia kat sini 4, kosong. Okey. Dia gantikan, kemudian dia sambungkan kedua-dua titik ini. Okey, so bila dia sambungkan kedua-dua titik ni akan dapat satu persilangan dekat sini. Okey. Titik persilangan ini yang kamu kena dapatkan nilainya. Kat sini. So, nilainya X-nya 2. Sini nilai Y-nya 3. So, dia dapat kat sini. Persilangan dia adalah, nampak ni. Ni titik persilangan dia. Persilangan antara dua graf ini. Inilah dia yang kamu kena cari. Nilainya adalah 2. Macam mana boleh dapat 2? Sebab titik ini kita tarik bawah. So, kita akan dapat nilai X-nya 2. Okey, bila kita tarik sebelah kiri pada paksi Y, kita akan dapat nilai Y-nya 3. Nampak? Ini titik bagi jawapan kamu lah. Nampak dia macam susah mula-mulanya, tapi sebenarnya senang je. Kalau kamu faham bagaimana nak selesaikan soalan melibatkan graf. Okey, tak apa. Cikgu akan bagi contoh lagi. Kita akan ada 2 contoh kat sini. Okey. Ni dia. Okey. Okey, ini contoh yang pertama Okey, so kita ada X tambah Y sama dengan 7. Ini persamaan yang pertama. 3X tambah Y sama dengan 11. Ini persamaan yang kedua lah. Okey. Jadi, kita kena dapatkan dulu. Okey, kita buat dulu langkah yang pertama. Kita nak cari titik X dan titik bagi. Kita nak dapatkan dua titik bagi persamaan X tambah Y sama dengan 7 ini. Bagaimana? Okey, kamu boleh lihat kat sini. So, X tambah Y sama dengan 7. So, kita akan buat jadual macam yang cikgu tunjukkan tadi. Okey. 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 Ni X, ini Y. Okey, 2 nombor saja tak payah banyak-banyak. So, X ni katakan kamu masukkan dia, boleh pilih sebarang nombor, tapi cikgu nak kamu, kalau nak mudahkan kamu, kamu letak je kosong. Okey, ni kosong. Untuk X saja untuk Y kamu kena gantikan nilai X kat sini. So, X satu lagi katakan kamu ambil, janganlah ambil dekat sangat. Kalau kosong kat sini, janganlah sini 1. Ambil lah jauh sikit, macam 4 ke 5 ke 6 ke. Okey, katakan cikgu ambil 7 lah. Okey, 7. Okey, 7. Okey, jadi sekarang ni, nilai Y ni kamu tak boleh letak sebarangan. Okey, kamu kena gantikan nilai X. Okey, yang pertama, X dia kosong. So, kalau X kamu sama dengan kosong, kamu kena gantikan dalam persamaan ini. So, X kosong. Kosong tambah Y sama dengan 7. Ini contoh cikgu ambil kosong. Okey, so kamu akan dapat kosong tambah Y sama dengan 7. So, Y kamu sini akan dapat 7. Okey. Jadi, titik dia yang pertama, kita dah dapat kosong X dia kosong. Y dia 7. So, ini titik yang pertama. Sekarang kita nak lihat bila X. Okey, ni X sama dengan 7. So, bila X sama dengan 7, so kita akan gantikan nilai X. Okey. Gantikan X dia 7 tambah Y sama dengan 7. Okey, 7 ni cikgu akan pindahkan ke sebelah kanan. So, dia akan jadi Y sama dengan 7 tolak 7. Kenapa tolak 7? Sebab positif ni pindah kanan jadi negatif. Maka Y kamu sama dengan kosong. Okey, so kita dah dapat titik yang kedua. Titik yang kedua, X dia 7. Y dia kosong. Okey, so kita dah ada titik yang pertama. Kita dah ada titik yang kedua.
bagi persamaan yang pertama ni lah. Sekarang kita nak lihat pada persamaan yang kedua. 3x. Okay, sorry. Cikgu ubah warna. Okay, sekarang kita nak lihat pada persamaan kedua. 3x tambah y sama dengan 11. Sama juga kaedah dia. Kena buat kotak. Okay. Buat je kotak. Okay. Kita ada x, kita ada y. Okay, kat sini pun sama. Kamu boleh gantikan apa-apa nombor sahaja terpulang kepada kamu lah. Kan nak letak kosong pun, kalau letak kosong kat sini, okay, boleh, tak ada masalah. Letak kosong. Satu lagi katakan kita letak berapa 3 lah contoh. Okay. So, x kamu bila kosong, berapa nilai y-nya? So, kita akan gantikan x kamu dalam persamaan ini. So, 3, x dia kosong, tambah y sama dengan 11. So, 3 darab kosong, kosong. So, y sama dengan 11. So, y kamu 11. Okay. Kemudian, nilai bila x kamu sama dengan 3, kita akan gantikan nilai dalam persamaan ini. So, 3, x dia 3 tambah y sama dengan 11. So, 3 darab 3, 9. Tambah y sama dengan 11. Okay, so y kamu sama dengan 11 tolak 9. 9 ni cikgu pindah sebelah kanan. Maka y kamu sama dengan 11 tolak 9 dapat 2. Okay, so dah dapat 2 titik dah kat sini. Sorry, titik yang pertama ni x dia kosong. Kemudian y dia 11. Kat sini x nya 3, y dia 2. So dah ada 2 titik lah. Okay. Yang kamu dapat untuk persamaan yang kedua. Kemudian daripada titik ni, kamu akan gantikan dalam graf. Maksudnya kamu kena bina graf. Kamu kena bina graf. Okay, ikut skala. Skala tu bergantung kepada titik kamu. Okay. Sekejap. Okay. Okay. Sekarang ni, kita nak lukis graf ni. Kita ada titik dia tadi untuk persamaan yang pertama. Okay. X tambah Y sama dengan 7. Kita ada 2 titik. Titik dia 0, 7. Ini yang kamu kira tadi, yang cikgu tunjuk tu. 7, 0. Untuk persamaan yang kedua, kita ada persamaan dia 3x tambah y sama dengan 11. Titik dia yang dua-dua tu 0, 11 dan juga 3, 2. Okey, jadi kesemua titik ni nanti kita akan masukkan dalam graf. Okey, ni graf kamu. Okey, katakan ni graf kamu. Sorry, cikgu tukar warna. Okey, ni graf kamu. Okey. Okey, katakan ini nilai, ini paksi y, ini paksi x lah. So, asalan dia kat sini kosong kan. Dah belajar dah ni graf. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tentukan skala dia, kena lihat pada kamu punya nilai x dan juga y. Okey, sini x yang paling besar 7. Okey. X paling besar ni kosong, ni 3. Ni 7, ni kosong. So, paling besar 7 untuk paksi x. Kalau 7, kamu boleh letak dia, skala dia 1 lah setiap petak tu. Nanti boleh guna graf. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Okay, sampai situ saja. Sebab nilai x kamu yang paling besar adalah 7. Okay. Sekarang kita lihat pada nilai y. Kamu kena lihat ni x ni x, ni y, ni x, ni y, ni x, ni y, ni x, ni y. Okay. Nilai y kamu yang paling besar adalah 11. Jadi nak lukis graf ni saya rasa dia kena panjang sikit lah.
Saya padam. Okey. Saya panjangkan sikit graf kamu ni. Okey. Okey, ni Y, paksi Y. So, katakan kita letak sini 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah. Kalau kamu guna buku kamu lebih cantik lah. 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Sekarang kamu dah bina kamu punya graf kamu, paksi Y dan juga paksi X dan juga skala bagi paksi X dan juga paksi Y. Okey. Sekarang kita nak gantikan nilai untuk persamaan yang pertama lah. Okey. So kita ada 0, 7. Mana 0? 0, 7. Okey, X dia 0 kat sini. Y-nya kita kena lihat pada paksi Y 7. So ini titik yang pertama. 0, 7. Untuk yang ini. Okey. Untuk yang ini. Okey, kemudian untuk yang 7, 0 kita kena lihat. Okey, X dia 7. Mana 7X? Ni kan. Y-nya 0. Maksudnya titik tu berada di sini. Okey. 7, 0. Okey, kemudian kamu sambungkan sahaja dua titik ni. Sambungkan saja. Wah, sengit sikit sorry lah. Sekejap Lepas tu cikgu guna pembaris ni. Okey. Okey, sambungkan saja titik ni. Okey. So, dapatlah persamaan yang pertama punya garis lurus. Cikgu punya ni sengit sikit lah. Guna pembaris pun masih lagi sengit. Okey, sekarang kita nak lukis graf bagi persamaan yang kedua ini berdasarkan kedua-dua titik ni. Okey. Dia warna biru kan. So, kita akan gunakan warna biru lah. Okey. Sekarang ni kita ada X0, Y11. X0, Y11 kat sini dekat sini. Okey. Cikgu tuliskan titik dia supaya kamu tahulah ni titik apa. 0, 11. Okey, sekarang ni kita nak ambil titik yang kedua. X dia 3, Y-nya 2. Kena carilah X3. Mana ni dia kan? X3, tarik atas. Okey, Y2 ni dia. So titik dia kat sini. Okey. Titik ni pun tak semua orang ni. Saya risau ni. Kamu kadang-kadang tak tahu macam mana nak buat. Nak tulis titik dia. Okey. So dapat titik dia dekat sini. Kenapa titik dia dekat sini? Nampak X dia 3, Y dia 2. So boleh tulislah. Ni 3, 2. Okey, kemudian cikgu akan sambungkan kedua-dua titik ini. Okey. Cikgu akan sambungkan. Cikgu akan sambungkan kedua-dua titik ini. Okey. Dan kamu akan dapat persilangan di antara kedua-dua garis lurus ini. Okey. Ini garis lurus yang pertama. Ini garis lurus yang pertama, yang ungu ni. Ini adalah garis lurus yang kedua, yang warna biru ni. So, persilangan dia kat sini kan? Persilangan dia dekat sini. Dan kamu boleh tentukan titik dia. X dia berapa, Y dia berapa. So, kita kena lihatlah. Turun bawah. So, dapat X dia 2. Okey. Nilai Y dia berapa? 5. Okey. So, inilah jawapan kamu. Titik. Cikgu buat kat sini lah. Okey.
So, titik, persilangan ialah 2, 5. Ini sahaja jawapannya, okey? Nampak senang tau. Kaedah pergantian, kaedah penghapusan pun kamu dah belajar sebenarnya. Tingkatan 1 tak silap. Ni berdasarkan graf. Okey, ada soalan tak? Rasa-rasa boleh buat tak? Kalau cikgu bagi contoh soalan. Boleh? Okey, cuba kamu dapatkan cikgu titik dia ni. Cuba kamu cuba selesaikan dulu. Okey, kita ada 2x. 2x tambah y sama dengan 10. Okey, kita ada 3x tolak 2y sama dengan 1. Okey, boleh tak kamu cuba dapatkan cikgu? 2 titik bagi setiap persamaan ini. Okey, cuba. Kamu boleh pilih lah. Okey, nilai x kamu nak masukkan nilainya berapa. Tapi janganlah ambil yang tinggi, ambil besar-besar. Cikgu dah bagi tadi kan, tips. Boleh mula dengan kosong ke. Nilai yang kecil lah. Kalau nilai yang besar kamu masukkan, nanti susah nanti kamu nak lukis graf. Okey, cuba buat. Cikgu nak tahu berapa kamu dapat untuk titik persilangan kamu. Cikgu bagi masa kelas kita habis 11.30 kan. So, cikgu bagi masa 5 minit lah. Okay, cuba dulu. Dah habis mandi ke baru nak mandi? Baru habis.
Ada yang dah cuba ke? Dah, dapat berapa? Kalau perpuluhan ni dia agak complicated sikit sebenarnya. Sebab nak lukis graf, kalau ada perpuluhan payah kita nak dapatkan nilai perpuluhan tu. Okey. Boleh, tapi nanti lukis graf jadi masalah sikit lah. Sebab kalau kamu guna kertas graf, kamu kena detail lagi dia punya nilai titik perpuluhan tu kat mana titik tu nanti berada. Cuba dapatkan nilai yang tiada perpuluhan. Dia maksudnya kalau nak lukis graf ni kan, kamu nak lukis graf, nombor yang kamu nak masukkan tu nanti memudahkan kamu nak lukis graf. Tu konsep dia. Maksudnya kena kreatif dan memudahkan kamu sendiri. Okay? Kalau kamu letak kosong, dia dapat berapa? X kosong. Untuk yang pertama ni ke? Ni yang kedua. Kalau X kosong, kosong, okey, negatif 1/2. Betul, negatif 1/2, 0.5. Dia separuh daripada 1 lah. Cuba ambil 1. 1 dah ambil lah. Kalau 1 dapat berapa? Okey, kita ambil 1. Ni 1, Y dia 1. Kalau satu lagi? Yang kedua tu 1. Okey. Hmm, better. Kalau kamu ambil 0,1, graf kamu halus. Sangat halus. Tak faham tak? Sebab apa? 0.5 tadi kamu dapat kan? Kalau X kamu kosong, kemudian 1. Kosong dengan 1 tu sebelah je. Cuba ambil jarak dia jauh sikit kan cikgu cakap tadi kan? Sebaiknya ambil macam kalau kosong, ambil lah 4, 5, 6 ke macam tu. Sebab kalau kamu lukis graf nanti susah. Silap-silap dia tak bersilang sebab terlalu kecil. Okey, cuba ambil ni, ambil 5. Dapat berapa nilai Y? Okey, kalau 5 dapat 7, nampak? Okey, dia nombor yang baik lah maksudnya. Dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil dan tiada perpuluhan. Maksudnya kan, sebenarnya bila kita nak lukis graf ni, kamu bila nak masukkan nilai, nilai yang kamu masuk tu sebaik-baiknya cikgu bagi tips, elak daripada ada nombor perpuluhan. Dan nombor tersebut tidaklah terlalu besar. Contoh kamu ganti nilai X kamu 10 ataupun 10. Okey, 10 lah. Tiba-tiba Y kamu dapat 100. Contoh. Macam mana nak lukis graf tu? Graf kamu tu. Kalau kamu punya kertas graf bukannya besar. Kecil je. Jadi kena kecilkan lagi nilai yang kamu masukkan tu. Okey? Dan jarak di antara kedua-dua nombor ni kalau boleh adalah jarak sikit. Kalau kamu letak sini tadi kan, macam kawan kita sebut tadi, dia nak letak kosong kat sini, dia letak 1. Sebab bila lukis graf, contoh bila lukis graf, okey, ni kosong. Ni 1. Jarak dia kecil sangat. Okey? Bila lukis graf nanti dia jadi macam dia macam terlalu susah nak. Nanti susah kamu nak kesan persilangan dia. So kalau boleh ambil nombor dia selang 4 atau 5 lah. Kemudian try masuk nilai. Kalau nilai tu baik, bukan perpuluhan, cantik lah. Macam contoh cikgu siapa tadi yang bagi kerjasama, yang respon tadi? Kalau kamu masuk nilai kamu X5 kan, Y kamu dapat 7. Ni cantik lah. Okay? Ni kita dapat titik dia yang pertama, 1, X dia 1, Y nya 1. Titik yang kedua, X nya 5, Y nya tu 7. Okay, cantik dah ni. Okay, sekarang yang pertama ni, berapa nilai kamu nak masuk? Okay, kosong Kalau kamu ambil kosong, boleh, tak ada masalah. Kalau kosong, dapat berapa Y? Okay, Y dapat 10. Okay, betul, Y dapat 10. Okay lah, 10 ni kira boleh, kalau dalam graf tu, boleh lagi. Okay, so yang kedua, X berapa? 5. Okay, kalau X 5, Y berapa? Nampak? Yang macam ni ngam lah, senang sikit kamu nak lukis graf. Okay, so titik yang pertama kamu, X nya kosong, Y dia
10. Titik yang kedua, X-nya 5, Y dia kosong. So kita dah ada 4 titik lah. Ni persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Sekarang kita nak lukis dia dalam bentuk graf So kat sini kamu saya labelkanlah sini sorry. Saya tukar warna lah. Okey. So ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. So kamu lihat dulu. Sebelum kamu nak lukis graf, kamu kena lihat dulu. Nilai X kamu. Yang paling besar berapa? 5 kan? Ni kosong, ni 5, ni 1, ni 5. So 5 yang paling besar untuk paksi X. Untuk paksi Y yang paling besar, ni 10, ni kosong. Ni 1, ni 7. 10 yang paling besar. Jadi tiada nombor negatif. So tak ada nombor negatif. Kalau negatif ni kamu kena berhati-hati juga. Sebab ni semua positif, okey lah. Okay. So, lukis graf. Paksi Y. So, X paling tinggi 7. X paling tinggi 5, sorry. So, cikgu buat kat bawah ni je. Okay. Okay, ni Y kamu. Ni X kamu. Paksi X. Okay, ni kosong. So, boleh buat skala dia 1, 2, 3, 4, 5 lah. Setiap kotak tu. 1, 2, sorry. Kalau boleh besar sikit lah. Cikgu sebab tak guna kertas graf. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Sampai 5 je. Sebab skala dia paling besar 5. Nak lebih sikit bolehlah 6. Okay. Kemudian kat atas ni, paling tinggi 10. So, boleh buat lah. Nak skala sama ada nak 2 pun boleh. 1 pun boleh. Kalau cikgu letak 1 lah. Tapi tak pasti sampai ke tak ni. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ngam-ngam 10. Okey. Jadi langkah seterusnya kita boleh masukkan titik lah. Titik untuk persamaan yang pertama. Okey, yang ni dulu. Okey. So, 0 dengan 10. Ada yang dah siap sampai graf ke? Okey, boleh respon tak? Ke tak buat lagi graf? Ada yang dah dapat titik persilangan ke? Ada yang dah cuba? Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Cikgu tunjukkan pada kamu. Okey, so 0 dengan 10. X dia 0, X dia 0, Y dia 10. Kat sini dekat sini titik yang pertama. Okey, sini X dia 5, Y 0. So X 5 sini, Y 0. Dia kat sini. Okey. So sambungkan titik ni. Dua titik ni. Okey, ni untuk garis lurus yang pertama. Okey, sekarang kita nak lihat garis lurus yang kedua. Okey. Kita ada titiknya X1, Y1. Okey, X1 ni X1, Y1. So dia kat sini. Okey. Ni cikgu tulislah koordinat dia 0, 10. Sini 5, 0. Okey. Ni titik yang pertama, 1, 1. Okey, titik yang kedua, 5, 7. X dia 5. Tengok X 5. Mana 5 ni? Okey, Y dia 7. Okey, naik atas. Naik atas. Okey, kat sini dia kat sini. Sebab apa? Sebab ni. Tengok kiri. Paksi Y dia 7. Paksi Y dia 7. Paksi X dia 5. So, ni koordinatnya. 5, 7. Kemudian, sambungkan saja dua titik ni. Okey, sambunglah. Okey. Cikgu punya bengkok sikit lah. Sebab tak guna pembaris. Okey. Kemudian, cari persilangan di antara dua garis lurus ini. So, ni garis lurus yang pertama. Ini garis lurus yang kedua. Persilangan dia. Tempat dia bertemu. Ni dia Okey. Kemudian, dapatkan nilai persilangan ini. Bagaimana? Tarik je. Okey. So, nilai X-nya 3. So, 3. Nilai Y-nya 4. So, Y dia 4. So, dapatlah persilangan dia. Okey. Tu kaedah dia. Okey.
Cikgu tunjuk contoh ni 2 sahaja. Lepas ni cikgu nak kamu cuba selesaikan. Cikgu akan bagi satu tugasan. Kamu tunjukkan jalan kerja kamu, bagaimana kamu dapatkan titik ini. Kedua-dua titik bagi setiap persamaan. Kemudian kamu lukiskan graf dan dapatkan titik persilangan dia. Okey? Cikgu nak kamu cuba buat. Okey, siapa yang masuk hari ni, cuba selesaikan dan kalau dah siap, cikgu minta sangat-sangat tolong hantar pada cikgu lah. Tak nak hantar dekat dalam grup, boleh hantar personal pada cikgu. Okey, guna pembaris lah. Jangan macam cikgu ni tak guna pembaris sebab nak guna pembaris, guna tablet ni payah. Okey? Cubalah untuk selesaikan tugasan yang cikgu bagi. Okey. Bagaimana kamu nak semak sama ada langkah kerja kamu itu betul ataupun salah? Ada. Kamu boleh guna aplikasi yang cikgu tunjuk sebelum ini, GeoGebra ni. Okey. Di mana pada aplikasi ini, GeoGebra ini, kamu boleh dapatkan titik persilangan dia. Dan graf pun kamu boleh dapat. Okey, cikgu tunjukkan contoh. Kita pergi pada aplikasi ni, contoh yang pertama. Tadi kan, X tambah Y sama dengan 7. Itu persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kita ada 3X tambah Y sama dengan 11. Okey. Gantikan saja. Okey, tuliskan saja persamaan dia. Contohnya X. Ini persamaan yang pertama. X tambah Y sama dengan 7. Okey. So, kita dah dapat. Yang merah tu, persamaan dia lah. Okey, ni persamaan pula dah. Dia punya garis lurus dia ni. Okey. Kemudian, masukkan persamaan yang kedua. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Okey. Okey, nampak? 12 Sorry, 11. 3X tambah Y. Okey, 3X tambah Y sama dengan 11. Okey. So, sekarang, kamu dah dapat ni. Yang merah ni adalah persamaan pertama. Oranye ini adalah persamaan kedua. Sekarang kita nak lihat pada persilangan dia di sini. Okey, persilangan dia di sini. Nampak tak? Kamu sentuh je kat sini, kamu dah boleh dapat intersect. Intersect ni persilangan dia. Nilainya 2 dengan 5. Tak percaya? Kamu boleh lihat. Betul tak jawapan kamu tadi yang kita bincangkan tu? Untuk contoh 1 tu, 25 jawapan dia. Ni. Kan? Kita dapat nilainya 2, 5. Nampak? Graf pun hampir sama saja. Okey? So, sangatlah berguna. Aplikasi ni boleh membantu kamulah untuk melukis graf dan sebagainya. Banyak lagi lah fungsi dia. Tapi salah satunya kamu boleh tentukan persilangan dia. Kamu sentuh saja, dapat dah persilangan dia. Okey? Kalau kamu nak katakan kat sini kan, contoh. Ni tak ada lah. Tapi, ni intersect dia. Intersect ni maksudnya persilangan. Kamu sentuh je kat titik ni, dapatlah persilangan dia. 2, 5. So, 2, 5 inilah jawapannya. Okey, contoh kalau kita nak buat soalan yang kedua tadi. Okey, soalan yang kedua. Cikgu delete dulu. Okey. Soalan yang kedua. Okey, kita masukkan persamaan dia yang pertama. 2X. Okey, 2X tambah Y sama dengan 10. Okey, ni yang pertama. Okey. Ni yang kedua. Okey, 3X tolak 3X tolak 2Y sama dengan 1. Okey. Nampak? Ini kalau kita nak tentukan persilangan sajalah. So, klik je kat sini. Dapatlah persilangannya 3, 4. So, sama tak dengan yang kita kira tadi? Yang kita lihat berdasarkan graf. Okey. Nampak? Kita pun dapat 3, 4. Okey. So, aplikasi tu sedikit sebanyak membantu kamulah nak semak sama ada jawapan kamu betul ataupun salah. Okey, setakat ni ada soalan?
yang kamu nak kemukakan, cikgu open pertanyaan. Sekiranya ada soalan, kalau tak ada, okey, kelas kita cikgu berhenti sampai sini saja. Lepas ni cikgu akan bagi tugasan. Okey, ada masa lebih kurang 20 minit untuk kamu cuba selesaikan. Kalau tak sempat siap masa matematik ni, boleh selesaikan petang nanti ke. Okey, ada soalan tak? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada, cikgu stop sampai sini dahulu. Terima kasih kepada kamu semua yang masuk kelas pada pagi ini. Ramai berbanding dengan sebelum ini. Okey, 3 usaha 3 usaha, pelajarnya sangat sikit Kehadiran tak sampai 10. Jadi merisaukan. Tolonglah cubalah bantu kawan-kawan kamu yang lain. Kalau ada masalah, boleh PM cikgu. Cikgu tak tahu masalah kamu. Okey? Nanti cikgu akan masukkan jugalah serai nama yang cikgu rasa perlu dalam grup. Okey. Kalau tiada soalan, kita sudahi kelas kita hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jangan lupa isi kehadiran dan jangan lupa untuk cuba selesaikan tugasan yang cikgu bagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.